أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan umur, kesihatan dan kesempatan, dan dipertemukan kita sekali lagi pada sesi ataupun siri kuliah ini untuk kita sama-sama menyambung dan mengambil faedah daripada sebuah kitab kecil atau sebuah risalah yang bertajuk Khuz aqidatak minal Qur'ani was sunnah as-sahihah, yang diterjemahkan dengan tajuk Akidah Islamiyah daripada Alkitab dan As-Sunnah yang sahih, yang merupakan hasil karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, seorang ulama yang lahir pada tahun 1344 Hijrah bersamaan dengan 1925 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1431 Hijrah bersamaan dengan 2010 Masihi. Dalam usianya sekitar 84 atau 85 tahun, seorang ulama yang berasal daripada Halab, Syria, dan beliau meninggal di Makkah, Arab Saudi rahimallahu ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan meneruskan penuturan Syekh rahimahullah pada kitab ini yang disusun dalam bentuk soal jawab, iaitu pada tajuk Haqqullahi 'alal ibad, yang bermaksud hak Allah Subhanahu Taala terhadap hamba-hambanya. Jadi dalam bab ini, dalam tajuk ini, Syekh rahimahullah mengemukakan beberapa soalan, iaitu yang dimulai dengan soalan yang ketiga dan berakhir pada soalan yang ke-8. Sebagai ulang kaji ringkas, sebelum ini kita telah mengambil faedah pada pertemuan sebelum ini, iaitu tentang mukadimah daripada kitab ini, di mana Syekh rahimahullah mengajukan soalan, iaitu berkaitan dengan perkara, iaitu rukun-rukun atau dasar-dasar Islam, yang dimulai dengan soalan tentang Islam beserta jawapannya, kemudian diiringi dengan soalan yang kedua berkaitan dengan iman dan diiringi dengan jawapannya, dan sekarang kita masuk pada soalan yang ketiga. Soalan yang pertama dan soalan yang kedua adalah berkaitan daripada kesimpulan penting yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, iaitu dikenali sebagai hadis Jibril, di mana Jibril alaihissalam datang dalam rupa seorang pemuda lalu mengajukan soalan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu 3 soalan utama. Iaitu yang pertama, akhbirni anil Islam, yang kedua, akhbirni anil iman, yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Dan Nabi SAW menjawab satu persatu, iaitu merupakan pokok, iaitu asal atau hal yang berkaitan dengan agama Islam seluruhnya. Baik, sekarang kita masuk kepada soalan yang ketiga sehingga soalan yang ke-8, yang berada di bawah tajuk, iaitu Haqqullahi 'alal ibad.
iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Dalam tajuk ini, Syekh rahimahullah memulai dengan soalan yang pertama, ya, dalam tajuk ini, iaitu dalam urutan merupakan soalan yang ketiga, iaitu soal limadza khalaqana Allah. Ya. Mengapakah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan, ya, kenapa Allah Taala menciptakan kita? Jawab, kata Syekh rahimahullah, khalaqana lina'budah wa la nusyrika bihi syai'a. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surati Az-Zariyat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat, ya, iaitu ayat yang ke-56. Dan surah Az-Zariyat merupakan surah yang ke-51. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Baik. Mari kita lihat, ya, soalan yang pertama, ya, dalam tajuk hak Allah Taala terhadap hamba-hambanya, iaitu mengapakah kita semua diciptakan oleh Allah Taala? Maka jawapannya adalah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala supaya beribadah, yakni mengabdikan diri kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan apa sekalipun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Taala, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sabda Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah bahawa mereka menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan apa sekalipun. Hadis riwayat Bukhari, ya, nombor 2856. Begitu juga hadis riwayat Muslim, ya, nombor 48. Baik, ya. Penjelasan secara ringkas untuk soalan yang pertama ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia khususnya ini dengan bertujuan. Ya, dengan bertujuan. Ya. Allah tidak ciptakan kita ini tanpa tujuan. Kalau Allah dia menciptakan ciptaannya, semuanya, setiap satunya ada tujuan yang hendaknya mereka lakukan atau laksanakan. Contoh, ya, pertanyaan ini di dalam ayat-ayat yang lain, ya, Allah sebut pada surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75 ayat 36. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Begitu juga, ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa innakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara bermain-main, yakni sia-sia saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Jadi ini di antara beberapa contoh ayat di mana Allah, ya, mengajukan soalan kepada kita kesemuanya untuk memberikan kesedaran dan peringatan penting bahawa Allah menciptakan kita khususnya manusia ini dengan bertujuan. Apakah tujuannya? Maka Syekh rahimahullah membantu kita untuk mendapatkan jawapan, iaitu Allah menciptakan kita tak lain dan tak bukan agar kita menunaikan ibadah, yakni memperhambakan diri kepada Allah. Ya, sebagaimana dalilnya pada surah Az-Zariyat yang telah kita bacakan tadi. Dan hendaknya ayat ini menjadi panduan, menjadi peringatan dan menjadi rujukan serta prinsip hidup bagi seorang mukmin, khususnya kita. Iaitu, ya, kerja buat kita selagi kita hidup adalah melaksanakan kewajipan kita kepada Allah yang dikenali sebagai hablum minallah. Ya, tugas asasi selama-lamanya selagi kita hidup iaitu menunaikan, ya, kewajipan kita kepada Allah, iaitu beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana yang telah disebut pada ayat tersebut, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis di mana pada satu ketika, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan Mu'az radhiyallahu an membonceng bersama-sama di atas, ya, seekor keldai dalam perjalanan. Lalu dalam perjalanan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan soalan kepada Mu'az radhiyallahu an. Ya Mu'az,
Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Muaz, tahukah kamu apakah dia hak Allah Taala, ya, yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya, dan apa pula hak Allah Taala terhadap para hamba-Nya? Lalu Muaz pun menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui jawapannya. Lalu Nabi SAW pun menjawab, qal haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Jadi Nabi SAW pun menjawab, ya, wahai Muaz, iaitu hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya adalah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Ta'ala adalah, ya, iaitu bahawa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Jadi, dalil daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW ini memberikan faedah kepada kita dengan jelas dan terang bahawa jawapan terhadap persoalan kenapakah kita diciptakan oleh Allah, iaitu kita sebagai hamba yang dicipta hendaknya memperhambakan diri kepada Allah, iaitu yang menciptakan kita. Iaitu, dalam satu kata, kewajipan kita adalah beribadah kepada Allah. Inilah hakikat penciptaan kita. Dan ayat ini, begitu juga hadis ini, mengingatkan kepada yang lupa dan mengukuhkan kepada yang ingat bahawa tujuan kita diciptakan, ya, tujuan hakikinya, iaitu agar kita menunaikan hak Allah. Dan hak Allah itu adalah, ya, datang daripada dua sisi yang utama. Yang pertama iaitu mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan juga, ya, mentauhidkan Allah, ya, dalam beribadah kepadanya, dan pada masa yang sama menjauhkan diri dan berlepas diri daripada segala kesyirikan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi, ya, perkara ini sangat terang, sangat jelas, iaitu tentang kewajipan hakiki kita. Dan inilah dia hal yang berkaitan pertautan hubungan kita, ikatan kita dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita tunaikan, ya, sepanjang usia kita. Baik. Di samping itu, ya, itu adalah hal yang berkaitan dengan hak Allah. Dan Allah Ta'ala kerana dia telah memberikan kita, iaitu nikmat, iaitu tinggal di dunia ini, ya, untuk mengurus, mengolah dunia ini, maka ada lagi satu tugas yang Allah berikan kepada kita. Di samping kita menunaikan hak Allah, iaitu menunaikan hak sesama manusia dan juga sesama alam ciptaannya ini. Dan ini dikenali sebagai hablum minan nas, iaitu hubungan sesama manusia. Ya, dua lagi tugas yang hendaknya kita lakukan sesama manusia, sebagaimana yang Allah sebut. Ya, yang pertamanya pada surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana aku berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan pemimpin. Jadi tugas seterusnya kita sesama manusia di atas muka bumi ini, iaitu sebagai pemimpin. Ya, memimpin, ya, memimpin, ya, masyarakat, negara, keluarga dan seumpamanya. Yang wajib kita laksanakan sesuai dengan aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ya, dikarenakan kita hidup di atas dunia ini, tentunya kita ada aktiviti, ya, kegiatan ataupun pekerjaan yang hendaknya kita lakukan untuk, ya, menampung kehidupan, ya, keseharian kita. Dan untuk tugas ini pula lah, maka Allah berfirman, iaitu pada surah Hud ayat 61, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dialah yang menciptakan Adam daripada tanah untuk memakmurkan, sebagai pemakmur. Ya, memakmurkan dunia ini iaitu dengan bekerja, mengolah apa saja yang telah Allah persiapkan di atas muka bumi ini, ya, untuk kebaikan, kepentingan dan juga untuk dinikmati oleh manusia. Jadi kesimpulannya adalah kewajipan kita yang hakiki selama-lamanya tanpa gagal hendaknya ditunaikan, iaitu menunaikan hak Allah. Ya, kita sebagai hamba hendaknya jangan gagal melaksanakan seluruh perintah Allah yang telah Allah perintahkan,
Dan bagaimana Allah perintahkan, iaitu Allah utuskan Rasul di tengah setiap umat, menyampaikan ajaran daripada Allah Ta'ala. Sehingga berkata salah seorang ulama salaf, minallahi risalah wa ala rasul al-balagh wa alaina at-taslim. Risalah itu daripada Allah, iaitu wahyu Allah, manusia Al-Quran, dan kewajipan Rasul, iaitu Nabi SAW, menyampaikan. Dan kewajipan kita sebagai umatnya adalah, iaitu tunduk, patuh, iaitu melaksanakannya. Baik, selesai soalan yang pertama, dalam tajuk hak Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Maka hendaknya kita ingat, kita pegang kukuh-kukuh, dan kita berjalan dengannya selama-lamanya. Iaitu kita ini diciptakan oleh Allah bertujuan. Dan tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dari dua sisi, iaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, dan sekali-kali tidak menyungutukannya dengan sesuatu apapun. Sesibuk apa pun kita dalam hidup ini, dalam menunaikan pelbagai pekerjaan, aktiviti, apa saja, maka jangan sekali-kali kita lalai dan alfa dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat, yang merupakan soalan yang kedua di dalam tajuk ini, iaitu soalan seterusnya, Syekh rahimahullah mukakan soalan, ma hiyal ibadah? Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ini adalah perkara yang penting. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apakah ibadah itu? Lalu dijawab, al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al kad-du'a was-salah waz-zabhi wa ghairiha. Qala Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 126. Nusuki bermakna zabhi lil hayawanat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Hadithun qudsi rawahul Bukhari. Baik. Jadi soalan yang kedua dalam tajuk ini, iaitu apakah dia yang dimaksudkan dengan ibadah? Lalu jawapannya oleh Syekh rahimahullah, ibadah adalah nama yang menyeluruh, nama yang mencakupi untuk apa saja perkataan dan perbuatan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya doa, solat, khusyuk dan lain-lain lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita sebut tadi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Dan berfirman Allah Ta'ala, tiada taqarrub, yakni pendekatan hamba-Ku kepadaku yang terlebih aku kasih selain daripada apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. Hadis qudsi riwayat Al-Imam Bukhari, iaitu hadis nombor 6502. Baik. Jadi sekarang ibadah, apa maknanya? Jadi ibadah ini apa saja? Maknanya yang diperintahkan oleh Allah menerusi perantaraan Rasul yang diutus di tengah kita, iaitu Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyampaikannya dan menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Iaitu ibadah ini, secara istilahnya adalah nama yang menyeluruh, mencakupi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakupi seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah redai, berupa ucapan-ucapan dan amal-amal perbuatan baik yang batin maupun yang zahir. Adapun makna ibadah ini dari sisi bahasa, iaitu al-ibadah bererti menyembah. Contoh apabila dikatakan abadallahu ibadatan wa ubudiyah, iaitu ia menyembah Allah Ta'ala dengan beribadah. Jadi ibadah ini secara globalnya bermaksud tunduk, patuh, mentaati, merendahkan diri, menyembah, mengibadahi. Jadi ini dari sisi bahasa, iaitu menampakkan perendahan diri. Menampakkan perendahan diri. Dan ibadah merupakan tujuan dari sikap merendahkan diri. Jadi, secara definisi yang komprehensif,
yang telah kita sebut tadi, iaitu yang diambil daripada ucapan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, iaitu satu definisi yang jami' dan manik. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirah. Jadi ini satu definisi yang cukup baik, yang mencakupi. Jadi sesuatu itu dinamakan ibadah apabila ianya adalah perkara yang mendapat kecintaan daripada Allah dan mendapat keredaan daripada Allah. Bagaimana kita nak tahu suatu ibadah itu mendapat kecintaan dan keredaan daripada Allah? Tak lain dan tak bukan menerusi perantaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu semisal contoh diberikan yang sudah kita tahu apa yang terkandung di dalam rukun Islam. Itu pokok segala ibadah. Yang pertama iaitu mentauhidkan Allah. Yang terkandung dalam kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah ibadah yang paling agung. Yang kedua diikuti dengan ibadah puasa, solat. Ibadah yang paling awal nanti yang akan dihisab di negeri akhirat oleh Allah Taala. Yang ketiga iaitu ibadah puasa. Yang kita lakukan pada bulan Ramadan sebulan penuh. Dan yang keempat adalah ibadah zakat. Mengeluarkan harta sebagai bentuk tanda syukur kepada Allah dan taat terhadap perintah Allah. Dan yang kelima iaitu menunaikan haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Jadi ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang wajib apabila tercukup syaratnya. Kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang sunat yang mengiringi ibadah-ibadah tadi. Kemudian ibadah yang berbentuk meninggalkan larangan Allah yang menatijahkan dosa. Jangan jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran ringkas. Adapun perinciannya dipelajari secara perinci dalam kitab-kitab yang membahaskan perkara tersebut. Baik. Jadi ibadah adalah perkara yang wajib, perkara yang agung sehingga kan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ibadah. Dan ibadah kepada Allah adalah merupakan puncak kecintaan dan keredaan kepadanya dari seorang hamba. Yang semua itu adalah merupakan tujuan diciptakannya kita ini, khususnya manusia. Dan dengan ibadah inilah yang Allah perintahkan, maka Allah utuskan Rasul. Dan Allah perintahkan Rasul sendiri sebagai contoh teladan dalam melaksanakan ibadah, agar menjadi teladan kepada umatnya. Contoh Allah berfirman kepada Nabi Nuh AS, agar berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah oleh kamu. Sekali-kali tidak ada ilah bagi kamu selainnya. Begitu pula rasul-rasul yang datang sesudahnya seperti Nabi Hud, Nabi Saleh dan selainnya alaihi wassalatu wassalam kepada kaum mereka masing-masing. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam banyak ayat-ayatnya, semisal pada surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan sungguh telah kami utuskan seorang rasul pada tiap-tiap umat. Apa tugasnya? Untuk menyerukan sembahlah Allah saja. Ibadahilah Allah saja. Dan jauhilah taghut itu. Taghut perkara yang melampaui batas. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Allah Ta'ala juga berfirman iaitu pada surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka ibadahilah aku oleh kamu. Begitu juga contoh dalam surah Al-Anbiya ayat 92, Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabb kamu, maka ibadahilah aku. Begitu juga
Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 52. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattakun." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Rabb kamu. Maka bertakwalah kamu kepada aku. Dan Allah Ta'ala menjadikan ibadah kepadanya sebagai suatu kewajipan yang rasul-rasulnya sentiasa berada di atasnya sehingga kematian menjemput mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan ibadahilah Rabbmu sampai datang kepada kamu yang diyakini. Jadi maut, ajal. Ya. Surah Al-Hijr ayat 99. Dan Allah menggambarkan orang-orang soleh, ya, di antara ciri mereka adalah dengan perhambaan diri mereka kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Insan ayat yang ke-14. "Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Iaitu mata air dalam syurga yang darinya hamba-hamba Allah minum. Ya, hamba. Maknanya abdun. Ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah. Ya, Allah sifatkan kita ini sebagai hamba. Iaitu hamba apabila mendapat gelaran ini maknanya mereka telah menunaikan sebaik mungkin hak Allah Ta'ala iaitu beribadah kepadanya. Tunduk, taat, patuh. Ya, dengan sepenuhnya pasrah. Ya, merendahkan diri. Ya, ya, kepada Allah Ta'ala. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Baik, ini di antara beberapa dalil ataupun ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang iaitu bagaimana seorang hamba itu ya, kewajipannya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah ya, dengan secara menyeluruh, ya, dengan secara sempurna, dengan sepenuh kemampuannya. Jadi ibadah itu adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan disampaikan ya, oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Baik, itu soalan yang kedua dalam ya, tajuk ini yang merupakan soalan yang keempat dalam siri soalan-soalan yang disenaraikan oleh Syekh Rahimullah di dalam kitab ini, iaitu Khuz Aqidatak Minal Kitab Was Sunnah As-Sahihah. Baik, soalan yang seterusnya yang merupakan soalan yang ketiga ya, pada tajuk yang berkaitan dengan hak Allah terhadap hamba-hambanya, iaitu ya, soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Iaitu tanya ya, pertanyaannya adalah kaifa na'budullah? Bagaimanakah kita menyembah Allah? Tadi ya, bagaimana kita menyembah Allah ni? Ya. Baik, jawab. Kama amarana Allah wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, ai ghairu maqbul. Rawahu Muslim. Baik. Jawapannya adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah ni? Jawapannya adalah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Allah Ta'ala yang memerintahkan dan Nabi SAW menyampaikan. Ya, seluruh amal ibadah ini, yang wajib, yang sunat dan seumpamanya, semuanya terang dan jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga nak masuk ke bilik air pun Nabi SAW jelaskan bagaimana caranya. Ya, apa bacaannya, bagaimana gerakan anggotanya. Dan jika kita lihat, selain daripada ibadah yang wajib, ibadah yang sunat ini tak terhitung banyaknya. Ya, sehingga para ulama kita bertungkus lumus, ya, menghimpun, menyusun, menghasilkan kitab-kitab
menjelaskan tentang amalan keseharian seorang Muslim sejak dia bangun daripada tidurnya dan kembali ke tempat tidurnya. Ya, bagaimana cara dia tidur, ya, posisi kedudukan tidurnya dan bacaan-bacaan yang hendaknya dia baca. Ya, begitu juga ketika dia bangun tidur, apa bacaan yang hendak diucapkannya. Ketika dia melangkah kaki untuk memasuki bilik air, keluar, kemudian memakai pakaian, menuju ke masjid, ya, kembali daripada masjid, masuk ke rumah, dan seumpamanya tak terhitung. Ya, segala aktivitinya, kesehariannya berbentuk urusan duniawi, urusan dari sisi manusiawi pun ada aturan dan dijelaskan serta ditunjukkan contohnya dari sisi pelaksanaan oleh Nabi SAW. Ya, kita boleh rujuk pada kitab-kitab yang berbicara tentang SOP keseharian seorang Muslim, iaitu Sunnah Operating Practices or Procedures, iaitu tata cara, tata laku seorang mukmin, seorang Muslim dalam kesehariannya. Semisal kitab yang sangat besar faedahnya, iaitu dua yang paling dominan, yang paling dijadikan rujukan, iaitu kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga kitab Hisnul Muslim oleh Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi bagaimana kita beribadah kepada Allah? Ya, dalam urusan ibadah ini seseorang tak akan tahu bagaimana cara untuk melakukan sesuatu ibadah melainkan melalui perantaraan Rasul. Ya, iaitu kita, Nabi SAW yang diutus kepada kita, umatnya, ya, menjelaskannya. Jadi akal tak akan mampu semata-mata untuk menentukan sesuatu itu ibadah atau tidak dan bagaimana cara untuk melakukan kecuali dengan perantaraan wahyu. Dan wahyu itu datang daripada dua jalan, Al-Quranul Karim dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Jadi, jawapannya kita beribadah kepada Allah mesti wajib, ya, mengikuti apa yang dicontohkan, diajarkan, disampaikan oleh Nabi SAW. Contoh, bagaimana kita nak mendirikan solat dengan benar? Maka Nabi SAW memberikan jawapannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi kita wajib belajar. Dan tata cara solat, ya, ditunjukkan dalam Al-Quran, ditunjukkan juga oleh hadis Nabi SAW. Jadi berusahalah untuk melaksanakan solat sesuai, ya, sebagaimana yang datang daripada wahyu. Begitu juga daripada hadis Nabi SAW. Baik. Jadi ibadah ini adalah perkara yang sangat agung, maka mempelajarinya adalah menjadi kewajipan setiap Muslim. Ya, seseorang tak akan dapat beribadah kepada Allah dengan benar, melainkan dia menuntut ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Iaitu ilmu syar'i, ilmu yang menjadi fardu ain bagi setiap Muslim. Sebab itu sabda Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli Muslim. Kewajipan, ya, setiap kita ini, setiap Muslim adalah menuntut ilmu. Iaitu ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang kita hajatkan, yang kita perlukan ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Ibadah wajibkah dia atau ibadah yang sunatkah dia? Maka kewajipannya adalah berilmu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ya, hendaklah kamu ketahui, ilmui tentang la ilaha illallah. Itu ilmu yang paling utama. Ilmu tauhid. Kemudian diikuti dengan ilmu yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Bagaimana seorang hamba melaksanakan ubudiyah hanya kepada Allah. Ya, kemudian ilmu yang berkaitan tentang akhlak, ya, yang wajib dia pelajari. 3 ilmu utama. Kemudian daripadanya lah datang ilmu-ilmu yang berkaitan pelengkap kepadanya. Baik. Itu soalan yang ke-5 dalam, ya, tajuk perbahasan ini. Adapun perinciannya, maka kita pelajari di kitab-kitab yang membahaskan, ya, bagaimana seorang hamba beribadah dari 3 sisi yang paling utama yang telah disebutkan tadi. Sisi tauhid, bagaimana dia dapat mentauhidkan Allah dengan benar, kerana tauhid adalah ibadah yang paling agung, kewajipan seorang hamba. Ya, yang kedua adalah ibadah yang pelbagai yang terkandung dalam rukun Islam dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang datang, ya, sesudahnya seperti munakahat, muamalat, jinayah dan pelbagai lagi. Ya, kemudian ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Dan para ulama telah membantu kita, memudahkan kita, menghimpunkan, menyusun dan menghasilkan pelbagai kitab. Misal dalam hal yang berkaitan dengan pembentukan akhlak, maka mereka susun kitab-kitab seperti, ya, akhlak Nabi SAW. Ya, secara komprehensif, bahkan ada di antaranya ditulis berjilid-jilid. Begitu juga kitab yang sederhana, yang bagus, ya, yang diajarkan di masjid dan hendaknya setiap rumah memilikinya, seperti kitab
Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan seterusnya, soalan yang keenam. Ya, soalan yang keenam yang merupakan soalan yang keempat ya pada tajuk yang berkaitan tentang hak Allah Taala terhadap hamba-hambanya. Soalan yang keenam iaitu Syekh rahimahullah mengajukan soalan ya. Hal na'budullaha khaufan wa tama'ah? Adakah kita beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan harap? Ini hal yang hendaknya ada pada setiap kali seseorang hamba itu ingin melakukan ibadah apa saja. Iaitu perkara yang bersama dengannya. Iaitu dua perkara yang paling utama dalam beribadah akan ada perasaan takut dan harap. Apa maknanya? Akan datang penjelasan. Lalu Syekh rahimahullah menjawab, Naam, na'buduhu kadzalik. Qala Allah, qala ta'ala, yasiful mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Sahih. Rawahu Abu Daud. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan harap. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya iaitu wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut dan harap. Sabda Rasulullah SAW iaitu as'alullaha al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku pohon kepada Allah syurga dan aku berlindung kepadanya daripada api neraka. Hadis sahih riwayat Abu Daud nombor 794. Jadi dalam beribadah ini ada beberapa perkara yang mengiringinya. Ya, beberapa perkara yang mengiringi ibadah. Ya, di antaranya iaitu adanya sifat takut dan harap. Ya, dalam beribadah kepada Allah adanya dua sifat, takut dan harap. Ya, ada lagi sebenarnya, iaitu diiringi dengan rasa cinta. Sebab ibadah ini dibangunkan, dibangun di atas sikap cinta, rasa takut dan rasa harap. Ataupun ya, al-khawf wal-raja' wal-mahabbah. Jadi dua perkara ini merupakan amalan hati yang berkaitan dengan kekhusyukan dalam melakukan ibadah dan juga ya menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam melakukan ketaatan. Seperti contoh seorang yang melakukan solat, maka setiap perkara ini hendaknya mengiringi ibadahnya. Adanya perasaan cinta, adanya perasaan takut, ada perasaan harap. Dengan cinta itu dia merasa menikmati dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dia merasa lazat dalam melakukan ibadah solat. Dan dengan adanya rasa takut ini akan menyebabkan dia teliti, berhati-hati, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mendirikan solat sesuai dengan sunnah Nabi SAW secara zahir dan juga secara batin. Ya, rasa takut ini akan memunculkan sifat khusyuk, ya, bersungguh, ya, menghati apa yang dia bicarakan di dalam solat dan sangat teliti dalam seluruh urusan pergerakan-pergerakan solatnya. Dan sikap rojak pula akan membawa kepada dirinya sangat berharap agar ibadah yang dia lakukan itu, solat itu semisalnya, ya, diterima di sisi Allah sebagai salah satu daripada amalan yang soleh. Amalan yang diterima, yang membuahkan pahala, yang nanti akan memberikan kebahagiaan, keberuntungan apabila berdiri di hadapan Allah, di mana ibadah solat ini contohnya adalah ibadah yang mula-mula yang akan dihisap, ditimbang nanti di atas timbangan. Apabila solat ini baik, maka yang lain juga akan turut baik. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Amal ibadah yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dihisab adalah solat. Apabila solat itu baik, maka baiklah yang lain. Apabila solat itu rosak, maka rosaklah yang lain. Sebab itu sebagaimana perkara yang penting yang hendaknya kita ingatkan dalam melakukan apa saja ibadah, maka wajib ya didasari dengan ilmu dan wajib dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana khawatir jika kita melakukan sebaliknya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak diterima, tiada nilai. Alangkah ruginya ya apabila letih payah kita dalam melakukan ketaatan semisal solat sepanjang usia, tiba-tiba tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu wajibnya kita bersungguh meneladani, mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara yang disebut oleh Syekh rahimahullah ada perkara yang mendominasi
ya, yang merupakan pokok utama dalam beribadah kepada Allah. Mesti ada perasaan, iaitu perasaan takut dan harap. Ya, dengan itu kita akan menikmati ibadah yang kita lakukan, akan timbul keikhlasan, kesungguhan dan seumpamanya. Ya, contoh ar-raja umpamanya. Ya, ar-raja adalah berharap, iaitu bergantung, mengandungi sikap menyerah dan merendah. Dan ini hanya akan ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia berbuah, pahala dia berbuah, iaitu akan menatijahkan nikmatnya dalam beribadah kepada Allah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang harap, takut ini banyak sekali. Ya, bahkan di ayat tertentu bergabung kedua ini. Ya, contoh Allah sebut dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 57. Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya. Mengharap. Al-khawf. Ar-raja. Dan takut. Al-khawf. Akan azabnya. Sungguh azab Rabb kamu itu sesuatu yang hendaknya ditakuti. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang dua perkara amalan hati yang agung dalam beribadah kepada Allah. Iaitu harap dan takut. Ya, harap kepada syurga Allah, takut terhadap murka Allah, iaitu neraka. Ya, dan kita sebagai seorang mukmin berharap kepada rahmat Allah dan sangat takut terhadap murka Allah. Sebab itu kita berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kita syurga dan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Sebab itu kita berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kita agar sentiasa melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ayat-ayat yang menjelaskan mengharap ini banyak, begitu juga ayat-ayat menjelaskan tentang sifat takut ini juga banyak. Ya, contoh lain dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang ke-5, Allah Taala berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ab wa hu fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim." Siapa saja yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguh waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Selesai. Iaitu soalan yang ke-6. Adakah kita beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan harap? Maka ya, jawapannya. Ya, mesti dua-dua ini muncul, mengiringi setiap ibadah yang kita lakukan. Adapun perbahasan tentang mana yang lebih mendominasi dalam sesuatu ibadah yang dilakukan, takut atau harap, maka para ulama membicarakannya. Contoh, para ulama membicarakannya kerana di situ ada perselisihan. Apakah manusia ni, kita ni, harus mendahulukan harap ataukah harus mendahulukan rasa takut dalam beribadah kepada Allah. Ya. Contoh, Al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahawa rasa takut dan harapannya harus menjadi satu. Maksudnya berjalan beriringan. Rasa takut tidak boleh lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya. Sesiapa saja yang salah satunya lebih tinggi dari yang lain, maka binasalah orang itu. Sebab apabila harapannya lebih tinggi, maka manusia akan selalu meminta keamanan dari keburukan Allah. Adapun jika rasa takutnya lebih mendominasi, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Adapun pendapat yang lain mengatakan, ketika mana seorang hamba sedang mengerjakan ketaatan, dia harus meninggikan, membesarkan rasa harapnya. Adapun jika dia akan berbuat maksiat, maka dia harus meninggikan rasa takutnya, agar dia tidak terjatuh kepadanya. Sebab jika dia melakukan ketaatan, maka dia telah berbaik sangka. Ya, kerana itu harapannya harus lebih tinggi, iaitu mengharap agar ibadahnya diterima di sisi Allah. Adapun jika dia hendak berbuat maksiat, maka dia harus meninggikan rasa takutnya supaya dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatannya. Maka ini satu definisi yang bagus penjelasan. Ada sebahagian ulama pula mengatakan orang-orang yang sedang dalam keadaan sihat harus meninggikan rasa takutnya. Sedangkan orang-orang yang sedang sakit harus meninggikan rasa harapnya. Sebab apa? Orang yang sihat, jika tinggi rasa takutnya, nescaya dia akan menjauhi kemaksiatan. Adapun orang yang sakit, jika tinggi rasa harapnya, nescaya dia akan sampai kepada Allah, iaitu dengan berbaik sangka kepadanya. Ini bagus juga penjelasannya. Dan kesimpulan, secara umumnya bolehlah kita katakan dalam perbahasan yang berkaitan dengan, iaitu roja atau harap atau khauf dan juga takut, dua ini, keadaannya berbeza-beza, bergantung. Bergantung pada keadaan. Yang mana satu yang akan mendominasi, yang mana satu yang patut lebih didahulukan,
yang mana satu yang dikemudiankan atau berjalan bergandengan beriringan. Baik, selesai. Sekarang kita masuk pada soalan yang ketujuh. Ya, soalan yang ketujuh daripada soalan yang ketujuh dalam penjelasan berkaitan hak Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, yang merupakan soalan yang kelima. Iaitu soalan seterusnya oleh Syekh rahimahullah. Ma huwal ihsanu fil ibadah? Apakah ihsan? Apakah dia ihsan dalam beribadah? Lalu dijawab oleh Syekh, al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ihsan dalam beribadah adalah iaitu merasakan pengawasan Allah ketika melakukan ibadah. Maknanya dalam melaksanakan ibadah kita sedang diperhatikan, dilihat, dinilai dalam pengawasan Allah Taala. Muraqabah maknanya merasa adanya pengawasan daripada Allah. Dan memang Allah mengawasi. Cuma disebabkan ada hijab, Allah tak izinkan kita untuk melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Dan Allah izinkan kita melihat Allah Ta'ala nanti di syurga. Mudah-mudahan kita dikurniakan nikmat yang agung ini apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di negeri akhirat. Kata Syekh rahimahullah, jawapan terhadap soalan ini, ihsan dalam beribadah adalah sentiasa merasakan pengawasan Allah Ta'ala dalam ketika mana kita melakukan ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Iaitu dia yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan melihat gerakan engkau di antara orang-orang yang sujud. Surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika tidak begitu, sesungguhnya dia melihatnya. Jadi ihsan adalah, kalau dalam bahasa mudahnya, dari sisi bahasa, ihsan itu adalah terbaik. Hasan, baik. Ihsan, yang terbaik. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa saja ibadah. Apa saja yang dinamakan sebagai ibadah, wajibkah dia, sunatkah dia, maka kita diperintahkan, disungguhkan, ditekankan agar melakukan yang terbaik. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dan Allah dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Ahsan, yang terbaik. Apa definisi terbaik? Nanti akan datang dalam perbahasan soalan yang berkaitan apakah syarat ibadah. Sebagai awalan kita jelaskan yang terbaik apabila kita lakukan sesuatu amal ibadah itu sesuai mengikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Iaitu mengikut aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Semisal solat tadi. Kita lakukan solat itu sesuai sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita berusaha untuk persis sama. Seperti mana Nabi SAW solat daripada awal berdiri sehinggalah memberi salam. Dari sisi pergerakan-pergerakannya, kita berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti bentuk bagaimana Nabi SAW berdiri, bertakbir, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, letak tangan, pergerakan jari dan seumpamanya. Begitu juga bacaan-bacaan yang dibaca. Kita berusaha untuk melaksanakan, menerapkan apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan kita tidak sekali menokok tambah atau mengubah suai atau membuang apa saja yang ada yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kita tidak akan berpaling. Jadi ihsan itu adalah beribadah di mana lengkap segala-galanya dari sisi yang zahir tadi dan juga yang batin. Yang diiringi kesimpulannya perasaan takut, khauf, cinta yang menatijahkan iaitu kekhusyukan. Kekhusyukan itu adalah buah daripada himpunan semua amalan-amalan hati. Amalan hati yang terpuji. Keikhlasan, ketulusan, kesungguhan, kecintaan, pengharapan, kekhawatiran, cemas dan pelbagai lagi. Maka itulah dia yang dinamakan ihsan. Iaitu dilakukan dengan yang terbaik. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita hendaknya berusaha
memastikan setiap amal ibadah kita itu termasuk dalam cakupan al-ihsan. Baik, itu secara mudah, secara ringkas dijelaskan oleh Syekh. Dan soalan yang terakhir, soalan yang terakhir di dalam tajuk iaitu haqqullahi 'alal ibad, hak Allah Taala terhadap hamba-hambanya, iaitu soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 iaitu apakah bentuk-bentuk ibadah itu? Apakah bentuk-bentuk ibadah itu? Iaitu anwa'ul ibadah, bentuk-bentuk ibadah. Lalu jawapannya adalah bentuk-bentuk ibadah itu banyak, ataupun klasifikasi jenis-jenis. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Sebagaimana ia tercakup dalam ayat, ayat yang sangat agung yang merupakan kesimpulan seluruh Al-Quranul Karim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Minta tolong bagaimana? Angkat tangan, berdoa. Ya Allah, tolonglah, bantulah aku untuk sentiasa mengingati-Mu Engkau. Ya Allah. Untuk pandai bersyukur, untuk pandai dalam beribadah kepada-Mu. Sebab itu di antara doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ini doa-doa yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat mencakupi. Agar kita memiliki kualiti ibadah yang agung. Yang sesuai, yang sempurna, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi doa adalah ibadah yang sangat agung. Menunjukkan betapa bergantungnya seorang hamba kepada Allah. Dan akan datang perbahasan secara terperinci dalam bab doa. Dan Al-Quranul Karim banyak sekali mewariskan kepada kita iaitu doa-doa. Dan doa di antara yang agung, yang paling awal yang diajarkan oleh Allah adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam AS ketika terkhilaf dalam terlupa, terlalaikan, teralpa terhadap larangan Allah jangan menghampiri pohon khuld dan memakannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang agung yang hendaknya juga kita sentiasa melaziminya. Kemudian merasa takut kepadanya, berharap, bertawakal, ini semua adalah amalan hati. Mahu melakukan sesuatu kerananya, takut untuk melakukan sesuatu kerananya. Jadi dorongan untuk takut, khawatir, untuk melakukan maksiat, kemudian takut untuk tidak melakukan ketaatan. Itu adalah amalan atau ibadah. Berkorban untuknya, berkorban, bernazar, puasa, solat, sujud, tawaf, bersumpah dengan namanya, berhukum dengan hukumnya dan lain-lain sebagainya daripada bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan. Jadi syariat ini dalam bab ibadah ini tak terhitung banyaknya. Dan secara kesimpulannya adalah ibadah ini dengan pelbagai jenisnya itu, sama amalan yang zahir, amalan yang batin, maka boleh dibahagikan kepada 5 kategori. Para ulama membahagikan seluruh amal-amal ini yang disyariatkan akan jatuh kepada 5 kategori secara garis besarnya. Yang pertama yang melibatkan iaitu ibadah i'tiqadiyah. Yang berkaitan dengan i'tiqad, iaitu amalan hati. Mentauhidkan Allah. Mengimani. Maka dia adalah ibadah i'tiqadiyah, keyakinan. I'tiqad, akidah, keimanan. Yang kedua iaitu dikenali sebagai ibadah lafziyah ataupun qauliyah, ucapan. Yang berbentuk amalan lisan. Seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga adalah ibadah maliyah yang melibatkan harta. Seperti zakat, sedekah dan seumpamanya. Dan yang kelima, ibadah tarkiyah. Yang keempat adalah ibadah tarkiyah. Iaitu meninggalkan seluruh perkara yang haram, syirik, bid'ah, khurafat. Apa saja larangan Allah. Wajib kita tinggalkan. Dan yang kelima iaitu ibadah badaniyah. Yang melibatkan anggota tubuh badan. Seperti pergerakan-pergerakan dalam solat, pergerakan dalam haji. Begitulah juga yang lain-lainnya. Baik, inilah dia beberapa soalan yang disenaraikan oleh Syekh rahimahullah di bawah tajuk hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dimulai dengan soalan yang ketiga, mengapakah kita semua diciptakan oleh Allah? Soalan yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Soalan yang kelima, bagaimanakah kita menyembah Allah? Soalan yang keenam, adakah kita beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan harap?
Soalan ketujuh, apakah ihsan? Dan soalan yang terakhir adalah apakah bentuk-bentuk ibadah itu? Alhamdulillah kita telah selesai dan mendapat gambaran secara ringkas, secara global berkaitan jawapan terhadap soalan-soalan tersebut. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita. Adapun perinciannya, maka bolehlah kita merujuk kepada kitab-kitab yang lain yang membahaskan secara terperinci berkaitan hal tersebut. Namun begitu, ya cukup memadai apa yang kita sampaikan ini sebagai ya pembuka untuk kita ya sebagai seorang hamba ya sentiasa ingat sepanjang usia agar kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita dilalaikan oleh kesibukan urusan dunia sehingga lupa untuk mempersiapkan, mempersungguhkan ya amal-amal kerana sampai masanya kita akan kembali kepada Allah dan yang akan menjadi teman pendamping yang akan mengembirakan atau menduka citakan kita adalah amal-amal soleh. Ya, adapun dunia, semuanya kita akan tinggal. Penat lelah mencari harta, menimbun harta, ya banyak harta, aset dan sebagainya, semuanya itu akan kita tinggalkan. Inilah dia Nabi SAW mengingatkan kita hal ini. Kerana banyak manusia lalai dan alpa terhadap kewajipan mereka. Kerana apa? Terkesima dengan nikmat dunia yang sangat mempersona. Nabi SAW bersabda, Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa yabqa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu. Wa yabqa amaluhu. Ya. Mayat itu nanti ya dia akan dihantar ke alam kuburan. Yang akan mengikutinya hanya 3. Jenazah kita nanti diusung, dibawa ke permakaman untuk dikebumikan. Yang akan mengiringi perjalanan kita itu hanya ada 3. Iaitu harta benda, anak pinak dan amal. 2 akan pulang, akan kembali. Yang tidak akan menunggu di kuburan itu. Iaitu ahli keluarga dan harta benda. Adapun yang akan kekal bersama, menunggu, menemani kita adalah amal soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan bekal, memperbanyakkan amal soleh kerana dia akan berjalan menuju ke destinasi akhirnya. Dan orang-orang yang mempersiapkan amal soleh ini sebanyak-banyak sebaik mungkin, maka mereka adalah orang-orang yang bijak, orang cerdas dan orang yang beruntung. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang yang mempersiapkan bekal dan menjadi orang yang beruntung ketika berada di hari pertama di alam barzakh. Dan itu akan memberikan kegembiraan, keberuntungan untuk kita nanti ya apabila berdiri di hadapan Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika mana ya kita semuanya manusia ni akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kerja buat kita ketika hidup di dunia sama ada kita menunaikan amanah yang satu ini iaitu sebagai hamba dalam melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah atau sebaliknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.